Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu harap awak masih lagi bersemangat untuk meneruskan PDPR. Baik, minggu lepas kita dah belajar tentang topik deria manusia. Jadi topik tu kita dah habis. Minggu ni kita akan masuk pada topik yang baru iaitu di unit 5 dalam konteks awak unit 5. Tajuk dia ialah berkenaan dengan haiwan. Kali ni kita nak belajar tentang ciri-ciri yang ada pada haiwan. Kalau dalam konteks awak boleh rujuk muka surat 41 muka surat 41. Baik. Kalau awak tengok dalam konteks awak ini, di sini ada gambar, gambar beberapa ekor haiwan lah. Tapi haiwan ni kita pelik sikit kan? Tak pernah tengok haiwan macam ni. Sebab apa? Ini ialah arnab. Tiba-tiba arnab ni dia ada tanduk pula. Tak pernah kita tengok kan arnab ni ada tanduk. Yang ni ada pula tanduk. Yang ni dia saja-saja je nak lukis. Bukan ada betul-betul pun. Ni dia nak tanya awak. Dia nak tanya pada awak. Kalau arnab ni ada tanduk, macam mana arnab ni nak hidup kalau dia ada tanduk? Dia tanya dekat sini. Bagaimanakah saya nak masuk ke lubang ini? Tanduk ini terlalu besar. Arnab kan dia suka korek lubang, dia suka duduk dalam lubang arnab ni. Tapi kalau dia ada tanduk, macam mana dia nak masuk dalam lubang? Tak boleh kan? Sebab tu Tuhan ciptakan arnab ni dia tak ada tanduk. Sebab tu Tuhan ciptakan sesuatu binatang ni dia ada semua yang ada pada badan binatang tu semua ada fungsi dia sendiri. Okey. Lepas tu dia tanya dekat sini, adakah tanduk itu sesuai untuk haiwan di atas? Mengapa? Ni arnab, dia ada tanduk. Sesuai tak awak rasa arnab ni ada tanduk? Mestilah tak sesuai kan? Tak sesuai lah arnab ada tanduk. Macam mana dia nak masuk dalam lubang? Arnab pun kecil, tiba-tiba dia ada tanduk yang besar macam tu. Susahlah kan? Okey, kemudian muka surat seterusnya, kita akan kenal bahagian yang ada pada tubuh haiwan. Macam-macam haiwan yang ada dekat sini. Contoh mula-mula kita tengok haiwan yang pertama ni, ialah, ni biasa nampak kan? Nampak kat TV ada, siapa yang pernah pergi zoo dia nampak. Ni ialah kuda. Apa bahagian tubuh yang ada pada seekor kuda ni? Awak tengok dekat sini. Mula-mula kita tengok dekat sinilah kepala dia dulu. Kuda ada kepala. Ni kepala dia. Kemudian kuda juga ada bahagian ni badan dia. Dia dah gariskan warna kuning. Ni bahagian badan kuda, dia ada badan. Dan juga kuda ada ekor. Ekor yang cantik ekor kuda ni, dia lembut dia ekor dia. Ekor ponytail ekor. Okey, selain daripada kuda dekat sini ada juga haiwan badak sumbu. Ni dekat zoo pun ada juga ni badak sumbu ni. Okey, awak tengok. Kenapa dipanggil badak sumbu? Sebab di kepala badak sumbu ni dia ada tanduk yang tajam. Dan tanduk yang tajam ni kita panggil dia sumbu. Sumbu. Sebab tu dipanggil badak sumbu. Okey, kemudian tengok apa lagi haiwan yang ada. Ada juga haiwan burung di sini. Burung. Jadi apa bahagian tubuh burung ni? Yang pertama dia ada, burung dia mesti ada paruh. Paruh ni mulut dia. Mulut dia tajam, paruh. Dipanggil paruh. Kemudian seekor burung juga dia ada kepak. Dia ada kepak. Dan kepak ni, dan pada badan burung ni ialah bulu pelepah. Bulu pelepah ni, dia bulunya besar-besar. Bulu dia besar-besar. Bukan bulu halus-halus. Itu dipanggil bulu pelepah. Bulu pelepah. Kemudian ada juga haiwan seperti siput. Dekat sini ada siput. Ada juga kura-kura. Awak tengok siput dan kura-kura ni dia sama. Dia ada bahagian tubuh yang sama iaitu cengkerang. Cangkerang. Ni cangkerang ni bahagian yang keras ni. Kulit siput kan. Awak biasa tengok kulit siput ataupun kulit kura-kura ni kan dia keras kan. Bahagian keras ni dipanggil cangkerang. Cangkerang. Dan juga ada gambar buaya. Seekor buaya di sini. Awak tengok apa yang ada pada badan buaya ni. Badan buaya ni diseliputi ataupun dipenuhi dengan kulit yang keras. Awak tengok ni satu badan dia ni. Yang dia kuning kan ni. Satu badan dia ialah kulit yang keras. Kulit yang keras. Bukan kulit lembut tau. Kulit dia keras. Okey. Kemudian kat bawah ni dia tulis apa? Kepak juga dikenali sebagai sayap. Ni kepak burung ni. Kepak burung ni selain daripada kepak, orang panggil dia sayap juga. Kepak dan sayap tu samalah. Kulit buaya ialah sejenis kulit bersisik tebal, kasar dan penuh bintik hitam yang sensitif. Ni kulit buaya.
Dia sisik yang keras. Sisik yang keras. Dia ada sebab dia. Kenapa sisik dia keras. Kenapa dia kasar dan kenapa dia ada bintik hitam. Kan macam cikgu cakap tadi, semua binatang, bahagian tubuh dia ada sebab Tuhan jadikan. Okey. Kemudian kita tengok pula haiwan yang seterusnya. Ni macam kita nak pergi zoo lah ni kan. Tengok gambar-gambar haiwan. Apa yang ada pada haiwan ni. Tak semua sama. Ada juga haiwan-haiwan yang ada bahagian tubuh yang sama. Ada haiwan yang tak ada bahagian tubuh yang sama. Dia yang tak sama lah maksudnya. Okey, contoh yang ni rusa. Awak tengok rusa. Dan juga kambing. Ni dia bagi contoh yang sama. Rusa dan kambing, dia ada bahagian tubuh yang sama. Apa dia yang sama ni? Ni tanduk. Rusa ada tanduk, kambing pun ada tanduk. Cuma tanduk dia tak samalah. Tanduk rusa ni dia bercabang-cabang, besar tanduk dia. Kalau kambing ni tanduk dia, dia sebatang macam tu. Dia ada 2 batang kan kat tepi kepala. Dia tak besar. Okey, dan juga dia mempunyai bulu halus. Kalau burung tadi, bulu pelepah. Cikgu cakap burung bulu pelepah, yang burung yang besar, bulu yang besar tu kan. Macam bulu ayam tu. Tapi kalau rusa dan juga kambing ni ada bulu juga. Tapi bulu dia bulu halus. Macam rambut kita ni lah. Macam rambut. Bulu dia bulu halus. Kemudian, pepatung. Pepatung dan juga rama-rama. Dia pun ada bahagian tubuh yang sama. Apa dia yang sama dia? Dekat sini. Dia ada kepak. Pepatung pun ada kepak juga. Kemudian, rama-rama dia ada sesungut. Sesungut yang panjang tu dekat kepala. Dan juga pepatung pun dia ada sesungut juga. Dua-dua ada sesungut dan kepak, bahagian tubuh yang sama. Kemudian, tengok itik pula. Itik sama dengan katak. Sebab apa sama? Apa yang sama dia? Ni, kaki selaput renang. Dia ada kaki tu, dekat kaki dia tu dia ada selaput renang. Dia ada sambungan-sambungan di antara kaki tu. Kalau awak perasan, kaki itik dan juga kaki katak. Nampak tu dia sama. Dia ada selaput. Di celah-celah kaki jari dia tu ada selaput. Dia ada selaput untuk dia berenang lah. Untuk mudahkan dia berenang. Itu itik dan katak. Ni ikan. Ikan. Gambar ikan. Gambar ikan. Kemudian ikan ni apa yang ada pada bahagian tubuh ikan? Bahagian tubuh ikan dia ada sirip dan dia juga ada sisik. Buaya pun tadi dia kata ada sisik. Cuma sisik dia sisik yang keras. Sisik yang keras dan tebal. Okey. Itu antara bahagian-bahagian tubuh haiwan. Bahagian-bahagian tubuh haiwan. Ada yang sama, ada yang tak sama. Okey, kemudian kita lihat pula. Okey, apa dia kepentingan bahagian tubuh pada haiwan ni? Macam cikgu cakap tadi, Tuhan jadikan semua ada sebab pada badan haiwan ni. Sama juga macam manusia, semua ada sebab. Tuhan tak jadikan suka-suka untuk cantik, dia ada sebab dia kenapa. Macam ni lah dia nak ceritakan kepentingan. Apa pentingnya bahagian tubuh yang ada pada haiwan ni. Setiap bahagian tubuh haiwan mempunyai fungsinya. Bahagian tubuh amat penting untuk haiwan tersebut. Contohnya buaya. Tadi dia kata buaya ada ekor dan ada kulit yang keras. Dan ada kulit yang keras. Untuk apa? Kenapa kulit keras tadi? Tadi cikgu dah persoalkan pada awak. Kenapa kulit buaya keras? Kulit keras ni tujuan dia, fungsi dia lah untuk mempertahankan diri dia. Untuk mempertahankan diri dia daripada diganggu oleh pemangsa lah. Mana tahu ada haiwan lain yang nak makan buaya ni. Tapi disebabkan kulit dia yang keras, dia dapat lindung diri dia lah. Tak dapat nak dimakan. Buaya ada kulit yang keras. Okey. Kemudian, selain daripada tu, buaya ni pun dia ada selaput kaki dia, awak tengok ni. Ada selaput renang juga. Kaki selaput renang. Sama macam katak tadi. Ni katak tadi pun ada selaput renang juga pada kaki dia. Untuk apa selaput renang ni? Untuk apa? Ni dia bagi tahu dekat sini. Ekor, yang pertama, ni untuk ikan tadi. Ekor untuk memandu arah, sirip dan ekor buaya. Ekor buaya ni dan juga ekor ikan. Ekor untuk memandu arah. Ni ekor ikan untuk pandu arah. Ekor buaya ni pun waktu dia berenang dalam sungai tu, dalam air tu untuk memandu arah juga. Dia nak pergi mana? Nak pergi kanan. Dia gunakan ekor dia. Okey, yang seterusnya dia ada sirip dan kaki selaput renang untuk berenang. Sirip. Ikan ni dia ada sirip. Ikan ni sirip ikan ni tujuan dia untuk berenang. Kalau macam selaput renang pada kaki katak dan juga kaki buaya ni, tujuan dia untuk berenang.
Okey, itu antara fungsi-fungsi bahagian tubuh yang ada pada haiwan. Ada lagi haiwan, contohnya haiwan kerbau dan juga badak sumbu. Dia ada tanduk. Kerbau dia ada tanduk panjang, besar tanduk dia. Kemudian badak sumbu pun dia ada tanduk tajam juga yang dipanggil sumbu ni tadi. Pun tajam ni. Untuk apa? Untuk apa tanduk ni? Dan untuk apa sumbu ni? Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini mempertahankan diri daripada siapa? Sama, daripada pemangsa juga. Haiwan-haiwan pemangsa. Apa yang suka makan kerbau ni? Harimau ke? Singa ke? Bila diserang oleh haiwan-haiwan pemangsa ni, mereka akan mempertahankan diri mereka menggunakan tanduk. Sama juga macam badak sumbu ni, dia mempertahankan diri menggunakan dia punya sumbu ni. Dia akan cuba sondol ataupun tanduk gunakan dia punya tanduk dan sumbu ni. Okey. Kemudian rama-rama dan juga burung. Kedua-dua haiwan ni dia ada kepak. Rama-rama ada kepak, burung pun dia ada kepak. Untuk apa kepak pada haiwan ni? Kepak ni fungsi dia ialah untuk membantu haiwan-haiwan ini terbang. Haiwan ni terbang menggunakan kepak. Kalau tak ada kepak, macam mana nak terbang kan? Jadi dia kena ada kepak. Awak bayangkan kalau rama-rama tak ada kepak macam mana? Takkan dia nak menggesut. Burung tak ada kepak. Macam mana burung tak ada kepak? Macam mana dia nak pergi terbang ke sana kemari? Tak boleh kan? Jadi sebab tu haiwan-haiwan ni ada kepak untuk membantu mereka terbang. Okey. Untuk hari ini itu sahaja. Itu sahaja kita belajar, iaitu bahagian kita dah belajar yang pertama tentang bahagian tubuh haiwan tadi. Bahagian tubuh haiwan. Yang kedua, kita dah belajar juga dia punya fungsi pada bahagian-bahagian tubuh haiwan tersebut. Baik, murid-murid, untuk hari ini itu sahaja PDPR kita. Kita akan bersambung lagi pada minggu yang akan datang untuk topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.